Nabi kata janji syurga untuk perempuan. Tapi kenapa bila tengok dekat dalam syurga, tengok dalam neraka, Nabi tinjau kedua-dua tempat, rupa-rupa dalam neraka seramai-ramai orang perempuan. Apa pasal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah duha. Allah izinkan kita setelah beberapa ketika program tertangguh, tak sangka dapat jumpa balik, walaupun masing-masing datang berselubung muka, kan, tak apalah, kan, yang penting penceramah tak selubung, rapik tengok, kan. Jadi ini cabaran lah. Dalam cabaran tu, tapi kita masih lagi dengan izin Allah dapat sampai, kan, dapat sampai ke majlis ilmu. Sebab bukan senang, tuan-tuan, bukan senang. Orang lelaki paling susah tu sebab tak ramai. Orang lelaki paling susah, kira yang datang ni yang berjihad habis lah ni, macam tu, kan. Alhamdulillah. Jadi bila kita datang tak majlis ilmu ni, Nabi dah sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, kan? Jadi memang duduk taman syurga, duduk pun sadap, aircon lagi, kapet tebal, tinggal tak baringnya, kan. Kalau ikut saya, okey, kita benarkan masing-masing bawa bantal mulai minggu depan, contohlah, kan. Bawa bantal baring itu memang santai betul tu, kan. Tapi tak apalah. Sakit lutut, berdenyut-denyut kaki bila duduk ni, semua Allah bagi pahala. Semua Allah bagi pahala, kan. Kalau tak tahan, lunjur je kaki tu, tak ada masalah. Saya okey, tak ada masalah. Saya tak marah, masalah. Sebab saya faham yang datang ni kebanyakannya golongan rewat, remaja lewat. Jadi tak ada masalah. Kaki dah lama pakai, Ustaz, tak, kan? Tak ada masalah. Jadi hari ni tajuknya isteriku ahli syurga. Semua orang memang nak masuk syurga. Bayangkanlah penyanyi yang bukan Islam tu dengan confident nyanyi, ku nantimu di pintu syurga. Makasih. Nah, dia bukan Islam tu, dia pun sibuk cerita syurga tu, kan. Jadi nak tunjukkan macam mana jahat orang tu pun lah, dia nak masuk syurga. Tak ada siapa nak masuk neraka. Tetapi itulah, Nabi kata semua orang akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Nabi kata yang tu. Semua orang, semua umatku akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Siapa pula yang tak nak? Orang yang tak nak ni orang yang tak nak ikut perintah Allah dan tak nak ikut apa yang Nabi pesan. Tu sebab dulu selalu saya pesan, saya cakap, tengok balik khutbah terakhir Nabi. Khutbah terakhir Nabi menyeluruh pesanan Nabi tu sebelum Nabi wafat. Ada yang cakap dalam khutbah terakhir Nabi tu, ada yang cakap dalam 3 ke 6 bulan, ada yang cakap antara 6 bulan ke 3 tahun Nabi wafat selepas itu. Sebab lepas pada tu Nabi dah mula, Nabi memang dah sakit-sakit lah. Nabi terlantar. Nak bagi tahu Nabi ni menjalani proses yang sama macam kita, kebanyakan kita yang sakit, tua, lepas tu wafat, meninggal. Kita ni dalam hidup kita ni sebenarnya ada 99 perangkap kematian. Kita ada 99 perangkap kematian. Kebanyakan kita dapatlah lepas 99 ni. Contoh apa? Naik kereta, aksiden kereta kat sebelah kita, kereta kita tak kena, kita terlepas satu.
Tanah runtuh, habis jiran-jiran, rumah kita elok tegak lagi, maka terlepas pangkat kematian. Dalam ramai-ramai itu orang lain kena. Kita terlewat sikitnya, orang depan rupanya accident, 9 kereta berdentum-dentum, bertunda-tunda berlawan, pelanggar. Tapi kereta kita sebab lambat sikit tadi, kereta kita tak kena, terlepas. 99 perangkap kematian. Itu menurut para ulama yang terdahulu. Tetapi ada satu perangkap yang kita tak dapat nak lepas. Itu perangkap yang ke-100. Perangkap yang ke-100 tu tak ada siapa boleh lari, iaitu perangkap usia tua. Tua tuan tu mampu yang sudah tuan tu meninggal. Termasuk yang bercakap ni, yang muda jangan berlagak dengan yang tua. Sebab orang tua hebat, dia sempat muda, dia sempat remaja, dia sempat dewasa, dia sempat tua. Yang budak-budak belum tentu sempat dewasa. Yang dewasa belum tentu lagi sempat tua. Ada di kalangan kita, ada anak-anak, ada anak saudara yang dah pergi dulu daripada dirinya. Tuhan uji kan? Tapi sebab ketentuan Allah, Allah sayangkan dia. Habis kita ni Allah tak sayang ke Ustaz? Sayang. Ikut turn. Kan? Dan Nabi ajar apa? Orang yang paling cerdik adalah orang yang datang kuliah duha masjid tuan besar. Tak. Nabi sebut orang yang paling cerdik, orang yang datang ceramah Samsul Debat. Tak. Tapi Nabi sebut orang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Besok kan masuk dalam kubur, tiba-tiba nampak kubur dia besar. Tapi taklah besar sangat, tapi besar jugalah. Tak sangka lah kubur aku besar. Apa pasal ni? Malaikat pun cerita, dulu kau selalu sedekah RM1. Tu yang dapat ni. RM1 dapat besar macam ni. Kalau aku tahu, aku bagi semua harta aku dulu. Nampak? Masa tu dah lambat lah. Tu sebabnya nampak tabung masjid, tabung surau. Tu kalau orang sedekah tu salah satu tanda dia ingat mati. Saya senang semua benda baik ni sebab ingat mati lah. Ziarah orang sakit sebab kita ingat mati. Kan? Jadi sekarang ni kena mati dulu baru masuk syurga. Tak ada orang direct masuk syurga. Sabar dulu. Orang cakap, orang tak sabar ni, isteriku masuk syurga ni. Yang patut dengar cerita ni suami kan. Tapi alhamdulillah, suami yang terpilih je yang datang. Kan? Berapa korek tu? Satu, dua je lah. Tapi orang lelaki ni dia sibuk sangat-sangat. Yang tak sibuk pun ceramah. Tu yang parah. Alhamdulillah, kebetulan pula saya 2 minggu ada di Seri Iskandar. Saya berkampung di Seri Iskandar 2 minggu. Setelah 2 minggu di Negeri Sembilan, 2 minggu di Johor, kini di Perak. Sebab saya bersama dengan TV Al-Hijrah dan kru, kita menambah baik dan upgrade rumah asnaf jadi cantik. Tapi macam-macam lah soal jawab kita tanyalah asnaf tu macam mana. Kita akan shoot gambar rumah tu sampai rumah tu siap. Jadi adalah banyak yang saya jumpa tuan-tuan, segala-gala miskin dengan agamanya, dengan miskin segala-gala, dengan kebersihannya pun ada yang tak ada, boleh hidup dengan sampah. Sampai dia dah tak ada. Sebab itulah kita kena membiasakan diri kita dengan benda baik. Bila dah terbiasa dengan benda tu, dia jadi lali. Saya masuk dalam rumah tu pun tak boleh tahan nak copet, nak keluar dari rumah. Jamban dia terdadah, bayangkan. Mana ada orang buat jamban open? Tempat mandi open ada. Kan? Tapi dekat India biasa. India jangan cakap lah. India dia punya urina tu, tempat kencing berdiri tu, dekat tepi dinding luar bangunan dia letak. Memang tu kalau ke India tu, kalau kita nampak orang menyangkung tepi-tepi jalan tu, itu jangan kita nampak dia isap rokok dan kain dia labuhnya, dia kencing tu. Pengotor tu sebab siapa yang pergi India, lawatan ke India, biasanya dia balik sampai sini dia akan demam dulu seminggu. Terlalu kotor.
Pergi masjid, ada satu masjid tu pergi nak ambil wuduk tu, hijau keluar air pipe tu. Cuba fikir, bukannya air lemon lah, entah apa karat yang dibolor pun tak tahu. Ada satu rumah yang saya pergi ni, dia tak nak sebut lah negeri mana kan, bersawang rumah tu, dia boleh hidup nak pergi ke dapur ngelak sawang sana. Saya tanya, memang bolor ke labah-labah ni? Saya tanya. Bayangan tu, sebab jagalah kan, sebab kita ni, sebab kita dah dibiasakan daripada kecil. Mak kita, pergi kemas ni, bersepah ni, dia tak hidup dengan sampah kan? Itulah macam kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni kita cerita tentang isteriku ahli syurga. Jadi bila sebut ahli syurga, tak ada siapa yang nak masuk neraka. Adalah satu dua orang yang cakap, jangan risau, kita masuk neraka macam mana pun lalas masuk syurga tau. Kita dijamin syurga, so jangan risau. Aduh lah, macam tu cakap kan? Tak ada orang setakat ni, aku nak test lah masuk neraka je macam mana tu. Macam mana pula Jibril pun mengigil jumpa Nabi cerita pasal neraka. Kenapa kau ni Jibril? Tadi aku nampak Allah perintahkan penjaga neraka supaya menyalakan api neraka. Bayangkanlah, daripada merah tu selama 1000 tahun sampai dia jadi putih. Kemudian dia nyalakan lagi 1000 tahun lagi daripada putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka sedikit lubang pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Lubang jarumnya besar. Pakaian penghuni neraka jatuh hanya gugur ke bumi ni, hancur dunia ni. Macam mana nak cakap? Dengan tahap tu ada orang nak test masuk neraka kan? Kita ni syukur satu perkara kan, kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub tentang tajuk neraka ni kan, orang kafir Allah Ta'ala jadikan dia gigi dia, sebatang gigi dia sebesar Jabal Uhud. Besar kan? Kenapa? Sebesar Jabal Uhud gigi dia, bahu dia. Bayangkan daripada Makkah sampai ke Madinah, bahu dia. Apa sebab? Supaya bila dia masuk dalam neraka tu, lambik hancur. Dia ada rasa betul-betul. Itu sebabnya. Itu sebab sahabat-sahabat kita yang mu'alaf tu dapat masuk Islam, menangis dia. Menangis dia mengenangkan zaman kejahilan dia, syukur dia dapat Islam. Betul? Kita dapat Islam daripada kecil ni relax, macam tak ada apa-apa kan? Itulah orang kita ni polik-polik, dia gambar buat bono yang menampah neraka. Tahu tak riba tu dosa? Tahu? Macam tu ya, simpan duit dalam bank yang ada riba, macam tu ya. Nabi dah kata urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Nabi dah kata dulu lagi. Macam tu ya. Sistem perbankan pakai tu je lagi. Duit simpan dalam tu ada interest kan? Tu belum cerita lagi. Tahu tak mengumpat tu dosa? Tahu tak? Tahu ke tidak? Tahu, macam tu yang ngumpat pasal orang kan? Memfitnah orang dosa tak? Dosa. Tahu? Macam tu ya. Iya, confirm yang seorang tu pula dia mengesahkan benda yang belum sah. Contohlah pasal da'i ni, yang seorang yang tengah heboh-heboh sebut ni, dia bercakap macam dia tahu sangat fakta kes tu. Diam-diam sudah, bila nampak macam tu terus, ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku daripada ujian seperti ini ya Allah. Macam tu ya dah. Senang. Kalau kita duduk dekat keluarga da'i itu pun kita pun susah hati. Kita jadi keluarga mangsa pun susah hati. Jadi kita tak tahu siapa betul siapa salah. Janganlah kita nak melampaui Allah Ta'ala. Benda bila cerita tu datang tu ujian tu. Lepas tu cerita nak jadi ahli syurga. Mana? Kan? Cakap yang baik sudah. Aku dengar apa dia? Esok ada kuliah duha. Kan senang cerita macam tu. Ini memburukkan orang tak habis-habis. Benda ni berlaku kat semua tempat kecuali Batu Gajah Perak. Saya kena cover siap-siap. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud apabila seseorang wanita
melakukan solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memelihara maruahnya, taat suaminya, maka masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Allahu Akbar. Boleh pilih pintu. Bertuah orang perempuan. Kalau tengok cara senang, tak ada pun. Kalau suami ingin masuk syurga, hendaklah dia jaga ibunya, jaga isterinya, jaga anaknya, maka masuklah ke dalam syurga ikut mana-mana pintu yang kamu inginkan. Tak ada hadis tu. Tak ada. Neraka ni, yang sana termasuk ke meja ni, semua neraka ni. Masuklah mana-mana pintu neraka kan? Agaklah. Tak. Sebab apa? Sebab orang lelaki ni banyak soal jawab dia. Dia jaga mak dia dengan baik, tapi belum tentu lagi lepas bila adik perempuan dia tuntut sesuatu kat dia. Adik dia tak ada adik perempuan, mak dia pun dah meninggal, alhamdulillah dia buat baik. Ada pula mak saudara dia yang merupakan satu-satunya waris tu, dia pun tanggungjawab dia. Tu belum cerita lagi yang sibuk berebut nak pegang jawatan tu. Ketua itu, ketua ini, ketua ini, ketua rumah ini, ketua rumah itu. Bayangkanlah, banyak rumah jantan ni rupanya. Semua kena tanya tak? Kena tanya. Siapa suruh menampah bangoi? Bini dia cakap. Kan? Tu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Apa juga yang suami kita buat, orang perempuan taat pada suami, syurga. Ni cakap bukan emosi tau. Tak ada. Saya nasihatkan orang perempuan. Saya terlalu banyak dapat orang perempuan menggaduh, suami begini, suami begitu, suami begini. Betul. Jadi apa kita buat? Buat yang terbaik. Suami saya, ustaz, dia tak solat, ustaz. Suami saya, ustaz, dia tak puasa, ustaz. Habis saya ni macam mana? Patut ke saya taat perintah dia, ustaz? Taat selama mana tidak melanggar syariat Allah, sudah syurga. Tapi kalau boleh saya nak masuk syurga dengan dia, ustaz, doa banyak-banyak. Ustaz Hanafi, saya suka apa satu Ustaz Hanafi sebut, Ustaz Hanafiah lah kan, kena kan. Kalau dengar dia cakap tu, saya dah. Saya kalau dengar dia cakap lagi ustaz, nak dengar dia cakap kan. Dia pernah orang tanya dia macam mana ustaz, kalau yang maknyah tu macam mana ustaz, dulu dah berjaya pujuk dia jadi jantan lah, senang cerita ya kan, payah betul ayat kan. Dah elok nak jadi senapang, nak jadi buang senapang nak balik kan. Dah elok jadi lelaki, dia nak jadi perempuan balik. Macam mana ustaz tak rasa sedih ke? Saya, kenapa saya nak sedih, Ustaz Nafi? Saya dah pujuk dia, alhamdulillah dia jadi dah lelaki, tapi bila dia balik-balik itu bukan kuasa saya. Kita dah cuba buat yang terbaik, layan suami baik-baik, siapkan makan minum, layan dia sebaik mungkin. Dia nak kita jangan pakai baju kelawar, kita tak pakai baju kelawar. Dia nak kita pakai bikini dalam bilik tidur, pakai. Lantaklah, bakadut lah, jangan dipakai. Kita dah ikut kan? Ikut. Selagi mana suami suruh peluk dia, suruh cium dia, suruh picit belakang dia, suruh pakai minyak panas, ambil minyak panas tak ada pula, panas minyak masak tu. Sapu kat badan, kau ingat aku ni nak mandi silat kau bawa dia kata. Alhamdulillah kita cuba buat yang terbaik. Selebih itu kita jangan kecewa. Sebab ingat Allah. Kenapa aku taat suami aku? Maka aku taat buta ni. Aku taat suami aku sebab Nabi aja. Nabi kata janji syurga untuk perempuan. Tapi kenapa bila tengok dekat dalam syurga, tengok dalam neraka, Nabi tinjau kedua-dua tempat, rupa-rupa dalam neraka seramai-ramai orang perempuan. Apa pasal? Sebab ramai sekali yang lebih mengejar emosi dia. Orang perempuan memang kuat emosi. Nangis-nangislah, tapi macam mana pun jangan lupa ke Allah. Itu pesan saya. Ingat tu. Seorang wanita mudah masuk ke dalam syurga berbanding lelaki.
Kerana jika seorang wanita itu betul-betul ikut apa yang telah ditetapkan dalam agama Islam, syurga adalah tempatnya. Yang pertama, jaga solat. Jaga solat nampak senang, tapi rupa-rupanya susah jaga solat ni. Kita pergi tempat lain, kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, tidak semudah kita ada di Malaysia. Perjalanan kita pada Mekah ke Madinah, nak singgah tu, ya Allah, RNR dia, ya Allah, payah. RNR kita kat Malaysia bukannya hanya boleh koncing berak, siap boleh mandi, kan? Sampai semayang selesa, open air. Sembahyanglah dekat Masjid Besi Putrajaya, tak berdinding. Seramai-ramai pengantin datang ambil gambar kat situ. Pengantin ni pun satu hutang. Lepas tu dia tarik dia punya gaun sini ya, dekat dinding tu. Haji tu ambil air semayang 5 kali basuh tangan, kan? Terlupa kira orang tengok pengantin perempuan tu, kan? Basana malakap kat dinding. Macam masjid Senayan tu lah. Ramai rombongan datang ambil gambar, semayang tak ramai. Sebab bukan senang. Kadang-kadang kita lalu, betul tak tidak? Kita daripada Batu Gajah ni nak pergi ke Melaka, sepanjang perjalanan, baik ikut highway, baik ikut jalan lama, mesti jumpa surau masjid, surau masjid, surau masjid. Dan kita singgah tak ramai orang. Apa pasal? Orang kampung tu pun tak pergi situ. Buat masjid cantik-cantik tapi orang tak ada. Tu salah satu tanda akhir zaman. Berlumba-lumba buat rumah Allah tapi tak pergi. Macam-macam. Kita buat masjid besar-besar macamnya supaya boleh tampung ramai. Tapi masjid tu pun sehadinya tak ada hal. Sebab memang jemaah duha gila bab satu ramai. Ramai betul. Nampak tak? Tu sebab Sabar ada 3 peringkat. Ingat lagi tak sabar yang saya ajar dulu? Ada 3 peringkat sabar. 1, sabar untuk taat perintah Allah. Maka itu Allah akan bagi 300 tingkatan darjat pahala. 300 tingkatan darjat pahala. Buka kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali yang kita belajar yang terhenti setakat bab 1 aja. Lepas tu PKP. Kan kita enggak last sikit bawah kan. Tak apalah, nanti kita sambung balik ya. Nampak dah okey ni, bolehlah sambung. Kan tu dia. 300 tingkatan darjat pahala untuk orang sabar taat perintah Allah. Contoh kita naik kereta. Kita naik kereta dengan anak kita nak pergi dalam travel ni, nak pergi kata nak pergi Penang. Dalam perjalanan tu terdengar dekat radio tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Kita berhentilah semayang. Anak cakap, nantilah mak, sampai sana kan baru fikirlah nak semayang. Anak tak nak berhenti, nampak tak? Jadi kita ni macam mana ni? Mana dia tak sabar? Kau nak kerja apa cepat-cepat pun? Mak ni bising lah, nampak? Bukan senang tau. Halah berhentilah sekejap, bukan lama pun salat. Mak dia bising. Elah. Berhenti dekat RNR Juru masa tu. Dekat tepi tu, dekat arah berhenti jap, semayang sekejap. Lepas tu mak dia kata, kan senang, dah semayang, dah jalan. Tengok mak dia kata. Orang yang sabar dia boleh berhenti. Bila dia berhenti kan, suami kita berhenti, jangan kita berhenti semayang. Tak lambat ke bang? Tak apalah, semayanglah dulu. Lambat-lambat sikit pun salahnya kita solat. Nampak? Tu orang yang sabar. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Tu dapat 600 tingkatan darjat pahala. Bersabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Orang tengah sadap mengumpat, aku dengar-dengar kan, aku dengar lah, betul. Siapa tu? Jadi kita ni dengan penuh sabar ni kita tegur dengan baik. Kak, tak baik kita cakap pasal orang. Alah, macamlah kau tu baik sangat. Nampak tu ujian dah. Elah, aku ni tak baik. Sambung cerita. Jangan macam tu. Tapi sebab kita sabar, sebabkan aku ni tak baik lah, aku ajak kita semua jangan mengumpat pasal orang, dosa. Nampak? Dan yang ketiga, yang paling besar sekali, iaitu mendapat
700 tingkatan darjat pahala, iaitu bersabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Ujian yang paling besar ujian apa? Ujian sakit, ujian kematian. Ujian yang kecil-kecil, contohkan balik selipar hilang, tu ujian kecil. Tapi ada juga orang pada dia besar, dia baru beli selipar tu, anaknya beli dekat Amerika. Dekat Amerika mahal selipar tu, kalau pijak kan jadi aircon. Berangin kaki dia. Tudung tu RM850 lepas offer. Harga asal RM2,000. Gila betul. Apa? Bawang eksekutif. Macam itulah. Bukan bawang eksklusif dah, bawang eksekutif. Tudung tu harga sampai RM2,000. Orang minta, oh hilang tudung tu, mana pergi anak aku bagi tudung tu. Aku sih dia pergi khusus, dia sidai tudung tu, tengok hilang. Rupa-rupanya orang buat lap meja. Ya Allah, tu besar tu ujian tu, besar ujian. Tapi tengok macam mana kita, tak ada rezeki. Macam mana Pak? Rotek mati, biasa ujian. Malahan ada setengah pandangan menyatakan, barang siapa yang 40 hari berturut-turut tidak dikenakan ujian, dia tak ada ujian, 40 hari berturut-turut tak ada ujian untuk dia, relax, senang je hati dia, bersaksilah yang dia itu jauh dari rahmat Allah. Mesti ada ujian. Sakit perut, go out kan, gout. Darah tinggi tiba-tiba, kena buat operate jantung, buat bypass, ujian kan? Kita tak pernah kena tiba-tiba doktor sahkan ada penyakit batu karang. Batu karang yang besar tolu ayam. Mak ai, macam mana tu? Memang kena operate. Jadi mana kata ujian Tuhan bagi sebab apa? Tuhan sayang kat kita. Malahan dalam satu hadis Nabi sebut, andainya kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Hai. Kenapa? Banyak pahala Allah nak bagi kat kita. Tapi tentang sabar ni saya tak nak sentuh banyak, sebab yang tu kita akan sentuh dalam kuliah yang lain. Tapi nak cerita ni tentang solat tadi pun kena sabar. Tengok anak kita semayang, macam-macam pattern. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau semayang kau buat apa? Ya, kan Nabi pernah tegur seorang sahabat tu, sesungguhnya kamu belum bersemayang. Bangun dia balik semayang. Pun kamu tak semayang, Nabi kata. 3 kali lah. Apa yang aku tak ada Rasulullah? Semua aku baca dah, semua aku beranak. Kau tak ada tamak ninah tu. Kan orang perempuan kalau semayang saya tengok kalau yang geng-geng kuliah duha ni, nampak dia nak cari tak, saya tengok macam tu lah, bau betul. Sabar, tak ada nak kerja apa-apa tu. Lepas itu doa banyak-banyak ke Allah, biar bagi kita kekuatan supaya khusyuk pada Allah Ta'ala. Khusyuk ni bukan tak sadar diri tu. Khusyuk ni bukan tak sadar sampai tak tahulah gempa bumi ke apa, tak. Tapi khusyuk ni adalah fokus dia pada Allah tu lebih pada benda lain. Ini Allahu Akbar. Jadi tak kuliah duha tu ni dalam kepala tu. Lupa pula nak pesan Kek Ramlah tunggu Kek Mano hari ni. Ya Allah, tak boleh naik dengan Ramlah. Hari tu duit minyak tak bayar lagi dia. Kena naik dengan orang lain. Nampak tak? Contoh bukan kisah benar ni, kalau kena kebetulan. Jadi mana kata tang sembahyang pun ada yang tak sabar. Tak mana dia nak kerja pun tak tahu. Itu ada seorang tu sembahyang, yang kisah zaman dulu tu, dia penyukat gandum dia yang dibuat daripada bulu kambing hilang, cari-cari tak jumpa. Dia pun semayang. Habis dia semayang, dia cakap dengan hamba dia,
Kan dulu ada orang gaji, ada hamba kan. Dia kata, dah tahu dah, kau pergi minta dengan orang tu. Orang tua itu dia ambil bawa balik. Macam mana kau boleh tahu tuan? Macam mana kau boleh tahu? Aku tadi waktu semayang tadi baru teringat. Maknanya ketika kau solat, engkau bukan mencari Tuhan, tapi engkau mencari penyukat gandum. Tersedar dia. Allahu Akbar. Dia merdekakan hamba dia. Dia pun bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita semayang, dah lah, okay, semayang subuh katalah 5 minit. Zuhur 5 minit. Kita bagi semua 5 minit, 5 minit. Akhir lama lah tu 5 minit tu. 5 kali 5 baru 25. Campur zikir, campur doa. Ambil lah 10 minit. Baru 50 minit. Kan? Ambil doa lah. Tambahlah doa sikit. Kita tambah lagi 10 minit. Satu hari, kita hanya perlukan sejam paling lama untuk solat. Lagi 23 jam terlampau banyak buat benda-benda yang tak ada kena-mena dengan ibadah. Itu yang menyebabkan kita banyak terganggu solat kita. Tu sebab kena banyak buat benda baik. Salah satu boleh datang kuliah duha, datang kuliah duha, ingat Allah. Kan lepas zuhur kan ada pula rancangan kat TV tu, tanyalah ustaz ke ulangan ke apa, buka. Ada satu kuliah. Ingat. Kan pukul 2 lepas zuhur kan dengan pula apa pukul 1 kan ada pula Quran hour dekat TV Jerah. Dengar pula Ustaz Tamizi ngaji. Petang tu pula ada pula rancangan counter netizen Samsul Debat, contohlah kan. Dengar sampai jadi kita isi masa kita ni dengan ibadah, insya-Allah baru dapat khusyuk tu. Ini pukul 9 lepas dia solat duha, dia datang kuliah duha, balik drama Korea. Pukul 3 filem Tamil. Pukul 7 cinta sekali lagi. Macam itulah tajuk tu. Saya dengar macam itulah tajuk. Ya tidak, tak tahulah. Kesian dia Senros tu. Saya dengar macam itulah. Tahu dah suami dia tak percaya dia. Macam itulah. Saya tak tengok drama ni. Tertengok. Duduk kat homestay sebelum pergi kuliah malam. Kan sebelum ceramah live tu ada pula tertengok satu episod itu, tertengok pula. Dah habis tu. Cik, buat tak tahu. Entahlah, kami tak tengok ayat kan nyampah pula tu kan. Tapi itu dia. Dak ibadah ni kita kena sabar. Apa benda pun yang kita buat bila niat, dia 3. Pertama, buat benda baik. Kedua, diizinkan oleh Allah. Ketiga, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Buat benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contohlah orang lelaki, dia bagi bantuan dekat ibu tunggal, benda baik. Kemudian dia bagi dekat dalam 100 rumah, diizinkan oleh Allah tak? Diizinkan oleh Allah. Dia niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Bagi bantuan ibu tunggal, benda baik. Tapi ketua kampung tu cakap, tak apa, rumah yang last ni aku cover, korang balik dulu. Dia seorang-seorang nak pergi bagi. Benda tu tak diizinkan oleh Allah. Walaupun niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah. Kebetulan pula yang ibu tunggal yang last tu muda lagi. Muka tak adalah lawa sangat, tapi lebih kurang macam Luna Maya dengan Cut Tari, macam tu lah lebih kurang. Memang uhara lah orang lain cakap, ya Allah tak sangka lah ketua kampung, nampak tak? Benda jadi tak elok. Okay, ya? Jadi itu yang pertama. Jadi makna jaga solat. Kedua, jaga puasa. Puasa lagi lah kena sabar. Orang yang tak semayang tadi kan, orang yang semayang kalau tak sabar tak semayang ataupun lambat semayang. Dia ada waktu yang mana waktu semayang. Ada tak waktu haram semayang? Ada tak waktu haram semayang? Ada tak? Ada ke tidak? Waktu bila? Semayang zuhur dah nak masuk asar sangat dah. Masa tu baru dia nak semayang. Bak dosa tu saja dia ngelengah kan. Kalau sangat je haram lah. Sempat-sempat gini seminit. Allah Allah bismillah. Main-main dengan Allah kan. Macam itulah. Ya. Bila puasa, kalau orang sabar dia akan puasa. Orang yang tak sabar, insya-Allah dia breakfast. Kan? Paling susah puasa sunat, kan? Ya. Puasa sunat paling mencabar sekali. Nak pula hari Isnin,
Lepas kuliah duha, geng minum ramai pula. Wih, jomlah layan laksa. Alah, engkau hari ni nak ajak aku makan laksa. Hari tu kau tak ajak pun. Hari ni pula. Sedap pula nasi ayam. Ayam kampung goreng garing pula. Kulitnya rangup. La ilaha illallah. Terasa mandi bawang goreng macam tu lah. Terbayang masa tu wahal waktu buka puasa makan biasa je rasa, nampak tak? Kena sabar banyak-banyak. Nak pula time puasa tu lah cucu makan aiskrim depan kita. Sedap nek. La ilaha illallah. Kebetulan pula aiskrim kegemaran kita pula tu. Contoh. Bukan senang kan? Tapi itu sebab pahala dia besar. Kan? Nak puasa apa itu? Kita puasa sunat Zulhijjah gitu kan. Orang yang masuk korban, cuba tengok 10 hari tu nak menunggu sebelum sembelih korban tu macam mana? Oh ya, jangan main-main. Susah. Kan? Tapi bila kita biasa boleh berjaya mengatasinya, hebatlah kesabaran kita, kan? Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi puasa yang ketiga, jaga maruah diri, jaga maruah diri dan jaga maruah suami. Tu dia. Jaga maruah tu, kadang-kadang kita sidai kain. Kadang-kadang kita berbual dengan kawan kita, tak sangka kan yang tu macam tu, you ku. Akhirnya orang kenal dia. Siapa tu lah si Jamilah tu, bukan nama sebenar. Si Jamilah mana? Bini si Sueb. La ilaha illallah. Nampak? Jatuh maruah suami yang bernama Sueb, bukan nama sebenar tu. Jatuh maruah dia, nampak tak? Kita rasa macam tak ada apa-apa. Dek kita bercerita, kita jadi popular. Alah, yang mulut bising tu lah siapa? Nampak? Tak elok juga. Nampak tak? Jangan kita sibuk menjaja aib orang. Boleh dia jatuh maruah juga. Apa lagi benda yang kita buat? Kan? Bercerita benda-benda dalam WhatsApp, dalam YouTube, benda-benda yang belum tentu betul ke tidaknya. Kita cerita dengan orang. Kita siap type tu, copy dekat mesej orang, blast kat dalam grup. Jangan. Sekecapannya kita jadi jutawan dosa. Cerita buruk pasal orang. Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa yang jaga aib orang, Allah akan jaga aib dia. Imam Hanafi tengah bawa barang di pasar, orang berebut-rebut nak angkat barang dia. Dia kata, kenapa ni? Tak apa, tuan orang baik, tentulah kami kena tolong angkat. Tuan orang hebat. Menangis Imam Hanafi. Imam Hanafi kata, ketahuilah sesungguhnya aku ini kelihatan hebat kerana Allah tutup aib aku. Kita ni semua ada perangai ni. Jangan nak bohong. Masa muda-muda dulu, sebelum kau nak tudung dulu, rambut macam mana? Cakap. Saya tengok gambar muda dulu, kambang contoh, rantai terjulus ni, bawah seluar besar. Ingat tak? Ingat tak? Sanyap-sanyap tolak basikal dengan kawan-kawan yang sama anak dara dulu. Pergi mana? Pergi farm fair. Betul tak? Kan? Nak tengok kugiran kumpulan gitar rancak. Dah ada poster kat pokok kota tu, gambar M. Osman, Suzana. Kan? Suzana. Dulu mana buah kat dusun orang tak dicuri, nama perempuan. Curi tak? Ada. Pernah tak? Pernah. Mengaji ramai-ramai, sudah hanya pergi lepak kat satu tempat, tak pergi ngaji malam tu. Dulu tak ada handphone. Tapi ustaz dengan ustazah tu nak report lambat, terjumpa kat kedai beli sayur. Lama betul si Ani tu tak datang ngaji. Dia tak sihat ke? Hari-hari dia pergi ngaji. Amal balik kan, siap kau. Ada tak perangai dulu? Ada. Termasuklah Samsul Debat ni. Dulu masa sekolah Semap Lambu dulu, apa je tak ponteng kelas buat. Lepas tu bergurau kuat sampai kan ustaz, saya ingat ke ustaz kita orang,
nak mengajar tentang pengurusan jenazah kan, mandi solat jenazah, dia bawa jenazah betul, baru budak ni diam, semua diam. Dia bawa jenazah tu datang, lepas tu cuma bila semayang tu ustaz ajar lah, lepas tu jenazah tu jauh sikit dia letak, kita pun tak adalah tanya lagi. Lepas tu ustaz bersih, macam tu elok kamu semua hari ni tolong buka tu bekas ke penutup tu, buka penutup, bukaan muka dia, buka muka, nampaklah muka dia. Kita orang ya Allah, berani betul ustaz ni dalam hati saya. Rupa-rupanya mayat tu hidup lagi. Ustaz ni saja je. Saya pula duduk saf belakang tu meninjau, saya nampak macam berombak lagi dadanya. Nampak macam tu kan. Berombak aku. Saya pun bisik kau, aku rasa dia hidup lagi lah. Kawan kau mandai dah mati dia tu, dia takut. Lepas tu ustaz pula banyak, kita besok mati macam ni lah ya, kehidupan kita pun macam ni lah, bla 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 bla. Jenazah tu dah tak tahan. Tagak jenazah tu, zap dah sudah lom dia tu. Lari semua orang. Masa tu saya dengan saya lagi, aku dah cakap dah saya lari panjat tembok, masa tu tembok masjid. Yang kesian yang ketua tu yang duduk depan sekali, kawan kita orang lah, tagak tengok mayat tu bang. Demam budak tu seminggu, ustaz kena panggil kat pengetua. Ya Allah dulu macam tu lah perangai kita orang ni. Nak cakap tak ada dah, dia bukan apa sekolah agama ni. Setan yang kau nak hantar kat satu bukan pangkat rendah-rendah atau pangkat tinggi-tinggi dia. Kan? Iya. Macam orang datang kuliah duha ni, setan yang nak ngacau bisik bukan setan biasa-biasa, yang pangkat tinggi-tinggi datang kacau. Itu sebabnya kalau jahat suruh. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita kuat ya. Jaga maruah diri. Jangan kita terlibat dengan akhlak yang tidak baik, benda-benda yang tidak beradab. Macam anak-anak kita hari ni kan, anak-anak muda hari ni, masalah bukannya tak ada ilmu, tapi kurang adab. Itu je yang jadi kurang hajar, jadi melawan ni, adab tak ada. Perak, Negeri Sembilan, Terengganu, Johor, Melaka, tak kisahlah semua, bila adab ni sama ya. Beza sikit-sikit pasal adat. Adat ni pun sebenarnya diambil daripada adab. Itu aja. Mana benda-benda yang pelik-pelik tu janganlah kita buat. Kan? Mandi jenazah mesti letak macam ni. Dalam pinggan tu letak cincin berapa bentuk. Apa benda tu? Itu benda-benda yang pelik-pelik tu jangan buat lagi lah. Kan? Tapi adab dengan orang tua. Kan Imam Malik kata, biarlah ada ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab. Itu Imam Malik cakap. Jadi kita pun jaga diri kita. Sekarang tengah musim panas, di mantai sidai kain berkamban. Ngap tu ha. Seram. Seram. Lalulah imam. Ditagur pula imam. Bang imam, terlangsung sampai ke parit motor kawan. Mbak lah. Tu perangai tu. Kenapa mam? Siapa tu si Gayah bukan nama sebenar. Ni jerit ni nama aku. Aku lah terpandang kawan tu tengah berkemban. Ya Allah, hara aku. Nampak. Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Kan? Lepas tu maruah suami, orang kutuk suami kita. Walaupun suami kita tak baik, tapi jangan kita kutuk suami kita. Aku tengok suami kau tu pemalas, tak bekerja, duduk rumah aja. Kau tak rasa susah ke? Apa dia jawab? Kak, sebenarnya suami saya kerja, cuma siang dia tidur. Waktu orang tidur baru dia pergi kerja. Dia memang kerja part time banyak dia buat. Akak sama-samalah doa, mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Oh ya ke? Pak jaga maruah suami. Ini tak, dia lah yang nambah. Tengok suami kau macam tak kerja tidur, memang pun nyusahkan orang, mati lagi baik. La ilallah, dia bini pun cakap macam tu. Jangan. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim tu, yang dia ziarah Nabi, nak jumpa Nabi Ismail kan?
Dia pergi ke rumah Nabi Ismail, isteri dia nyambut. Ya, ada apa? Aku nak jumpa dengan Ismail. Ismail mana? Ismail suamiku dia pergi berburu. Oh ya ke? Macam mana hidup kamu sekarang? Hidup kami susah. Nak makan pun payah. Semua sebab kekurangan. Lepas tu dia cakap apa? Tak apalah. Nanti kamu pesankan suami kamu, ni tiang pintu ni tolong tukar. Nampak dah tak elok ni, dia kata macam tu. Dia pun tak faham, dia tengok macam elok je. Balik Nabi Ismail pada berburu, tadi ada seorang lelaki datang. Orang tua tu datang, dia cari engkau, kata. Habis itu apa katanya? Tak ada apalah. Dia tanya keadaan rumah kita ni, dia kata keadaan hidup kita. Habis tu aku cakaplah sekian. Habis tu dia kata apa? Dia kata dia suruh tukar tiang pintu ni, dah tak elok dah ni. Ketahuilah sesungguhnya yang tanya tu adalah ayahku. Dan bila dia suruh tukar tiang pintu, dia suruh aku ceraikan kamu. Cerai. Kemudian Nabi Ismail kahwin lain. Dia kahwin lain, kali ni Nabi Ibrahim kebetulan satu ketika tu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata, manakah suami kamu? Suami saya pergi berburu. Tak apa, pakcik duduk dulu ya sekejap. Saya hidangkan makanan. Macam mana hidup kamu? Alhamdulillah, hidup kami ni semua baik. Kami bersyukur dengan apa yang ada. Gitu. Nampak? Bila cakap macam tu, Nabi Ibrahim pun senyum dengan tenang hati. Dia kata, nanti pesan kat suami kamu ni, tiang pintu ni dah elok dah, jangan tukar-tukar. Dia pun tak faham. Memang dia tengok daripada itu elok. Kemudian lepas tu bila balik Nabi Ismail, dia pun cerita. Nabi Ismail kata, ketahui itulah ayah aku. Bila kata dia jaga tiang pintu ni, maknanya dia tak benarkan aku. Dia kata jangan ceraikan kamu. Sebab macam mana pun kena jaga maruah keluarga gitu. Jangan kita buruk-burukkan. Kan? Kalau seorang bapa boleh burukkan anak sendiri, parah tuan-tuan. Seorang mak normal. Kalau mak ni adalah dia tu menangkan sangat anak dia, memang betul dia kena menangkan anak dia. Memang jaga anak kita sebab kita cuma jaga maruah anak kita. Ya. Ada satu orang, satu hamba Allah tu saya tanya, ayah budak ni mana? Ayahnya kerja. Oh, ya ke? Rupa-rupanya dia nak merahsiakan. Kita tengok normal. Lepas tu saya nampak, saya boleh perasan orang yang keliling tu macam tu, buat muka-muka macam tu. Rupanya suaminya dalam penjara, ada kes dadah, tapi dia tetap jaga maruah suami dia. Nampak? Itu. Itulah akhlak yang kita nak. Bukan kita burukkan. Sahabat-sahabat kita pun kita kena jaga. Aku dengar siapa tu macam tu. Tak adalah, mana dia okey je. Aku okey je dengan dia. Nampak? Macam itulah. Kan? Jaga maruah diri, jaga maruah suami, jaga maruah semua. Keluarga kita pun kita jaga maruah dia. Walau macam mana pun kita ada masalah, ada terasa hati, jangan burukkan ahli keluarga kita. Jangan. Ya? Dan begitu juga yang keempat, taat perintah suami. Kan? Ketaatan ni mustahak ni. Ketaatan ni wajib tuan-tuan. Bila sebut terpaksa taat. Ada kalanya ketaatan itu dibuat dalam keterpaksaan disebabkan rasa tidak puas hati dan tidak senang hati untuk menurut perintah suami. Kerana suami tidak menunjukkan contoh-contoh yang baik sebagai seorang ketua keluarga. Dia kadang-kadang, saya faham, di kalangan kita ni pun ada yang menanggung. Saya tak tahu kenapa, banyak betul kuliah duha yang saya pergi, mesti ada yang mengadu dekat saya. Suami tak tanggungjawab, suami pukul isteri, suami pukul anak, dan suami pula siap boleh bagi justification kenapa dia tak bagi duit kat kita. Ada suami yang langsung 1 sen pun tak bagi dekat isteri. Isteri dengan duit dia berniagalah, apalah, buat catering lah, apalah, nak besarkan anak, tapi suami langsung tak menyumbang. Sampai berpuluh tahun hidup macam tu. Dan dia kata apa? Macam mana saya nak buat? Saya kata redha aja. Saya kata, ada sebab Allah bagi kita macam tu. Tentang suami tu, biar mudah-mudahan dia bertaubatlah pada Allah. Yang suami dia bukan kaleng-kaleng kerjanya. Gaji pencen berbelah-belah ribu pencen. 1 sen pun tak bagi isteri untuk jaga anak ni. Anak-anak apa-apa minta dengan mak. Anak-anak apa-apa minta dengan mak. Tak apalah, kita ada anak. Kan? So ibu sayangkan anak. Tu sebab saya kata,
Orang perempuan ni kerja dia. Ni ada lelaki yang marah dengan saya ni bila saya cakap ni. Orang lelaki kena ingat orang perempuan kerja dia beranak settle. Melahirkan anak, layan suami. Itu saja. Menyusukan anak, besarkan anak, tukar lampin anak, masak, semua tanggungjawab suami. Ini poin besar buat balik ni. Siap kau bang, aku nak rakam balik, nak tengok rakaman ni. Betul? Semua tanggungjawab suami. Tetapi orang perempuan biasanya dia yang buat. Itu sebab Nabi sebut, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu, kerana mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Pembantu. Dia bantu selesaikan tanggungjawab suami. Itu sebab suami kena terima kasih pada isteri. Dia ceramah je kerja dia. Tak masa bila balik rumah pun tak tahu. Kan? Jadi bila balik tu, yang jom kita pergi minum. Minum. Jomlah kejap buat minum. Nak makan apa? Cakap je. Terima kasih tau. Abang tak ada ni, yang jaga anak baik. Abang pun tak ada. Alah bang, dah biasa. Macam tu kan? Bagi pula hadiah. Janganlah bagi hadiah besar-besar kan? Macam Habib jual tu. Jadilah Habib jual Jahanam. Kan? Jadi makna kata penghargaan. Tu sebabnya saya selalu cakap, orang perempuan memang bila lelaki balik rumah, bagi me time. Ni datang duha ni, me time lah ni. Sorry orang perempuan, bagi dia pertama masa dia bersama dengan kawan-kawan dia. Kedua, bagi dia masa untuk diri dia. Diri dia, dia nak pergi spa muslimah, dia nak urut-urut sikit, dia nak cuci rambut, pergilah suami bayar. Pergi. Nampak tak? Dia nak pergi jumpa kawan-kawan kelas dia, pergilah kawan baik dia. Kawan baik dia tinggal 2 orang, yang lain semua dah meninggal. Biarlah dia pergi jumpa 2 orang tu. Kan duduk kat kedai kopi, kat warung duduk kan. Kopi tarik satu. Dahsyat. Nah, betul. Itu sebabnya ramai yang tak tahu. Suami kena tahu. Menghargai isteri. Sebab orang perempuan dia tak komplain pun, dia tolong suami dia. Tapi suami, ni kerja kat rumah ni tanggungjawab kamu. Kan? Tapi orang perempuan, kalau ada suami yang tak faham, tak apa, kita doalah kan lah, suatu hari dia terdengar ceramah ni. Betul. Ada, lepas saya cakap ni hari tu, ada suami mesej, Ustaz boleh tolong huraikan tak, saya tak berapa puas hati dengan kenyataan Ustaz tu. Wah, memang betul. Patut suami yang kena ini, suami buat itu. Tapi abang tak pandai masak, makasihlah yang pandai masak. Dan tolong masakkan tu abang. Cakap je, nak abang beli apa-apa ke? Paling tidak nak membeli ke, cakaplah binatang apa nak beli ni. Ini balik tak masak ke? Tak masak. Macam mana tak bengkak isteri tu? Abang tengok dalam peti ais tu apa binatang yang ada dalam tu. Orang tengok bini dia jawab, "Bang, macam-macam menterdarah nak makan, landak lah, apalah. Napuh, kijang, rusa, segala binatang dalam hutan nak dimakan." Lepas tu sibuk gaut, dah gaut kita pula nyapu minyak lah. Allah sakitnya. Allah. Kita juga yang melayan dia. Kan? Tapi orang perempuan buat tak? Buat. Jangan-jangan tengok kejap lagi. Dah habis kuliah ni dia datang. Ustaz saya pun tak faham sampai saya tahu dah tu. Ada nak cakap tu. Saya tahu. Ini betul. Malahan satu lagi ramai yang tak tahu. Ni dengar ni hukum ni. Orang lelaki tidak boleh memaksa isterinya menjaga ibu dia. Dengar saya. Mak dia tak sihat, mak lelaki tak sihat. Dia tak boleh paksa isteri dia jaga mak dia. Dan begitu juga suami tidak boleh larang dan halang isteri dia menjaga mak dia sakit. Dengar saya kak.
Tapi kalau suami, kau jangan jaga mak ayah kau duduk rumah. Isteri ikut cakap suami, isteri dapat pahala, suami berdosa. Kita memang kena taat suami. Kita pula. Perempuan memang kena taat suami. Kita. Kan? Tapi kalaulah baik, kan? Pergi jaga mak, pergi jaga mak. Tak apa, rumah ni abang settlekan. Nah, ambil duit belanja dia, pergi bayar bil hospital. Abang sudah kerajaan lah bang, tak ada bil. Ambil je lah, tak apa buat belanja. Bagusnya suaminya. Suami tu nak jumpa, suami-suami macam tu biasanya suami yang datang kuliah duha kat Masjid Batu Gajah. Tu ada sini. Malahan, tapi budi bahasa isteri ni biasanya walaupun mak mentua dia, tak apa bang, biasa jaga. Allah baiknya. Dalam hal itu, orang lelaki pertimbangkanlah bagi hadiah sikit, bagi duit upah sikit kat isteri kita yang sanggup jaga mak. Betul. Itulah hebat orang perempuan. Tiket nak masuk syurga banyak betul orang perempuan ni. Kan? Tapi itu dia. Jangan elak. Mak saya tahu. Itu mak awak tahu, tak ada. Tapi kita buat dengan redha sebab apa? Allah bagi ganjaran kat kita, insya-Allah. Jadi orang perempuan ni sebenarnya banyak kelebihan. Ni saya cakap ni pun ada yang tak puas hati. Habis tu kalau dalam keadaan tak payah kau nak bersilat dah. Itu je hukum dia. Tu sebab ada setengah orang dia malah nak pening kepala suami tu kan. Dia bayar orang gaji untuk jaga isteri dia dengan mak mentua dia tu, dia letak orang gaji dia bayar. Senang. Ataupun dengan mak dia, ada orang gaji tu sentiasa 24 jam dengan mak dia, jaga mak dia, picitkan mak dia, bertukarkan diaper selampin mak dia. Ada yang buat macam tu. Ada. Saya nak share sikit lah. Saya ingat tak, siapa yang tengok rancangan e-counter netizen saya tu, ada satu program yang buat kat rumah orang tua tu. Kalau siapa tengok ada satu episod sempena Hari Warga Emas. Ya Allah, Hari Warga Emas ni dibuat dekat Pusat Jagaan Warga Emas Swasta. Terkejut saya. Ada seorang ibu tu sayangkan anak dia merayu sebab suami dia nak berniaga. Tukar nama kat geran tanah rumah tu, letak nama suami. Tukar yang halau mak tu. Benda berlaku. Kita ingat dalam drama, tak betul. Ini kan drama Aku Tujuh. Tengah hari saya dapat tahu cerita tu. Yang seorang tu pula, mak duduk sini seminggunya mak, nanti lepas seminggu anu datang ambil. Lepas seminggu tak ambil. Lepas 2 minggu tak datang ambil. Lepas tu suruh pusat jagaan tu telefon anak dia. Alamat dan nombor telefon semua tipu. Makna dengan niat kecil-kecil tak nak mampus, dah besar nyusahkan orang. Kata bahasa Jawa tu lah ada. Cik kalau motor was kedi nyusah ke orang, satu lebih kurang. Betul tidak tak tahu, aku bantai je cakap. Itu tak? Yang paling mengejutkan, ada seorang pakcik ni naik kursi roda. Dia pergi masa tu dia dah ambil wuduk, dia keluar pada bilik air, senyum, Assalamualaikum. Bersih muka dia. Dia terus masuk dekat saf depan tu, dia dah ready dah nak solat. Ready, tunggu masuk zuhur masa tu. Lepas tu penguasa tu cakap dengan saya, Ustaz tahu tak dia tu siapa? Siapa? Bekas imam besar di satu masjid di Melaka. Saya tak tergamak tanya apa sebab dia ada kat situ. Memang saya tak tanya. Itu sebabnya kan, anak-anak ni lain. Itu sebab saya kata, kalau ada duit pencen, kalau ada duit simpanan hari tua, duit EPF, KWSP, jangan habiskan untuk anak-anak. Buat duit minyak datang kuliah duha, duit minum dengan kawan, nak pergi bercuti, nak pergi umrah, pergi haji. Tu yang gunakan. Anak-anak nak nikah Ustaz, mana gasak kau yang gata nak nikah, yang sadap kau, yang bawa paluk kau pula duit den nak kau ambil. Macam tu cakap. Banyak cekadak kan. Kita kerja daripada muda kerja sampai tua, duit nak habis kat dia. Apa pasal? Sikit-sikit boleh lah tolong. Tak apalah, duit lauk pengantin tu mak bayar. Tak apalah. Kau yang kata nak menikah, kita yang berhabis. Apa pasal? Kau main lagi pelamin ni, naik siap, naik. Ada lampu. Lepas tu bolehlah pelamin tu menghadap sini. Menghadap VIP belah sini. Menghadap.
Dah macam sarkas pula. Jangan apa hal pula kan. Janganlah. Tak payah. Saya selalu ceramah untuk orang yang bakal pencen. Saya selalu pesan benda tu. Kan? Kita macam mana pun nak bercuti pun bercuti. Pun tengok negara orang macam mana. Kan? Tunggulah PKP habis dulu. Kan? Mak kan ada juga yang untung dapat anak yang baik-baik. Kan? Rezeki juga. Mak nak apa? Itulah mak nak pergi rombongan dengan kawan mak. Tapi mak belum bayar lagi. Lah mak ni. Bila mak nak pergi tu? Minggu depan. Berapa nak bayar? Itulah seorang bayar 500, dia siapkan hotel, siap makan. Mak nak pergi rombongan ke mana? Tambun. Tambun. Apa kau tak datang pihak lain? Kau mak nak pergi? Mungkin lost world of Tambun, mak tak pernah pergi. Gitu. Tak apalah, pergilah. Kan? Rupanya seronok pergi dengan kawan-kawan. Tu je. Tak pernah buat dia orang kan. Punya dekat macam tu. Lepas tidur bermalam. Tak apalah. Bersalah je. Saya dengan mak saya tidur dekat hotel kat Seremban pula. Wah, duduk Seremban. Lagi gila. Saja nak merasa hotel tu. Mak saya kan bawa lah. Kan? Mak nak apa? Mak cakap aja. Ada anak rezeki macam tu kan. Mak cakap aja. Itulah. Mak tengok orang dah tak pakai, dah ceret menjerit tu. Ceret menjerit mana? Masak air. Mak pakak dah tak terang, terbakar dapur. Sampai kering air tu tak yang bertutup api tu. Habis tu, itulah tengok acik sebelah tu, dia tekan-tekan sejuk, tekan-tekan panas. Dia nak apa tu? Dia nak apa? Janganlah sebut je nama. Dia tak taja ceramah kita pagi ni. Mesin penapis air dah lah. Kowe. Lain kali kalau kowe nak kita sebut nama dia, sudah taja kuliah duha pagi ni. Yang tu kan. Tapi betul. Jadi mana kata ketaatan itu kita buat. Selagi kita bergelar isteri, walaupun dikurniakan pasangan yang berbentuk ujian. Pasangan ni ujian. Kan? Pasangan berbentuk ujian, maka ketaatan itu perlu ada dalam hubungan berkenaan selagi kita memegang status sebagai isteri dan dia sebagai suami. Taat ajalah. Sebab yang kita nak kejar yang lagi besar. Kan? Contohnya kita duduk kat rumah tu, mak tu bising. Mak tu bising. Kita tahu dia hidup tak berapa hari lagi. Kan? Dia dah tak sihat. Kita tak boleh tahan lah telinga kita tu. Sebab tak lama. Kan? Tahan. Akhirnya kita pun alhamdulillah kita dah buat yang terbaik. Tapi berapa ramai orang, kalau aku tahu dia nak pergi semalam, aku bawa dia pergi sini. Mak, rupanya dia tak tunaikan permintaan mak dia yang last tu. Kadang mak ni dia seronok bila anak datang picit-picit kaki. Mak kena kuat semangat tau. Sambil picit kaki, mak kuat semangat. Mak kena sihat. Nanti kita boleh pergi Mekah. Mak tak larat jalan. Tak apa mak, kita tolak je. Kita naik skuter je mak, tawaf tak sa'i. Cuba tengok sekarang ni kat Mekah. Tengok tak? Tengok tak live? Apa yang kita nampak? Dekat Kaabah tu kita nampak apa? Nampak apa? Asal tanya je koma. Nampak betul lah. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Saya tanya, kita nampak apa? Nampak Kaabah kan? Kaabah kan? Okay, dekat Kaabah tu nampak tak yang pusing keliling tu? Apa yang kesimpulan kita cakap? Ramai yang tak perasan macam yang saya perasan ni. Perasan tak satu benda apa dia? Apa yang kita nampak? Sekarang yang boleh tengok live lah, kita nampak apa? Tak ramai orang kan? Ramai orang kan? Maknanya apa? Orang Arab ni tak pergi. Itu tak terfikir. Dia orang dekat sana, dia boleh pergi. Apa sebab tak pergi? Makna nak tunggu orang Malaysia, orang dunia, seluruh dunia ni datang baru ramai. Tu sebab ada orang pernah tanya pada peniaga yang meniaga kat luar-luar tu, ada setengah yang ditanya, apa sebab tak pergi buat umrah pergi? Kita orang dekat, bila-bila boleh pergi. Tu ayat dia. Tu sebab kalau kita tengok kan, fikir-fikir balik, Allah nak tunjuk tu. Kita ni, ya Allah, bila lah dapat pergi lagi kan. Dengannya Samsul Debat pergi bulan 3 dengan Syamtullah. Ini bukan promote, lebih kurang. Kan? Kalau jadi
Tengoklah dulu, kalau kes yang tinggi kita jangan pergi dulu. Jangan. Perancangan saya daripada tahun lepas saya cakap, kita letak bulan 3. Biar dia lama sikit. Mudah-mudahan dah reda baru pergi. Kalau tak reda jangan pergi dulu. Tak apa, sabar. Saya pun patut tahun lepas, saya dengan adik saya, dengan isteri saya patutnya pergi haji. Dapat panggilan dah pergi haji, tapi terpaksa tangguh lah. Kan? Ya, tapi itu dia. Semua ni ujian kat kita. Tak apa, simpanlah duit tu, tak ada masalah. Kan? Datang kuliah duha, tak ada masalah. Kita nak pergi, Allah Ta'ala tahu kita nak pergi. Ada yang dah booking dah pun. Tak apa, tak ada masalah. Ya. Jadi suami ni pun ujian. Kau nak pergi Makkah, kau pergi seorang-seorang. Aku tak nak pergi. Aku lambat lagi nak mati. Amboi ayat. Kan? Ini untuk melengkapkan syarat yang keempat yang disebut oleh Nabi tadi, bagi membolehkan kita masuk syurga tanpa hisab. Bayangan, bukannya masuk terus, siap boleh pilih pintu. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Nabi kata, punya hebat pintu ni lah. Masuk. Yang lelaki tak napik macam tu dah. Samsul, nanti dulu. Oh, nanti dulu. Bini dah babar. Tunggu kat dalam dah. Dah berapa ribu tahun baru sampai suami. Banyak soalan kena tanya. Pasal mak dia, pasal anak perempuan dia, adik perempuan dia, mak saudara dia yang bergantung pada dia, saudara-saudara perempuan yang masih ada, yang perlukan dia. Kadang orang yang kaya-kaya ni jangan. Abdul Rahman bin Auf berpuluh-puluh. Apa pasal kau lambat? Aku harta banyak, Allah tanya macam-macam. Tu sebab jangan sedih kalau kita tak kaya. Kan? Tu dia. Jadi ingatlah, biarlah kita penat atas dunia ni wahai orang perempuan. Kerana sesungguhnya syurga tempat rehat yang kekal abadi. Oh, tu dia. Kan? Tahu tak kisah? Saya share sikit lah pasal syurga ni. Kan? Adalah beberapa orang dapat masuk syurga ni, penutup lah ni. Orang perempuan ni dia gambar dengan berita baik. Berita tak baik tak apa, neraka ni jangan cerita ustaz. Syurga je cerita. Tengok jelah. Ada beberapa orang dapat masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dia nampak permaidani indah, dia nampak makanan segala jenis, dia nampak sangat cantik, tak dapat digambarkan. Selepas itu Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat, bukakanlah tabir itu supaya mereka dapat melihat aku. Ini dalam kitab Mukasyfatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Itu sebab nama buku tu Penenang Jiwa, dengan yang senang-senang ya hati. Kemudian malaikat kata, ya Allah, mana mungkin aku boleh buka tabir ni untuk mereka, kerana mereka di atas dunia menerhaka kepadamu ya Allah. Tu malaikat cakap. Allah kata, bukakan tabir itu wahai malaikat. Sesungguhnya di atas dunia mereka bukan hanya sujud, bukan hanya mereka beribadah, tapi mereka juga menangis kerana aku. Tang poin menangis tu yang penting. Menangis kerana Allah, sebab itu Allah suruh buka. Dan menangis ini tiket nak masuk syurga. Jadi berhentilah menangis kerana jantan. Biar dia menangis kerana Allah. Kemudian bila malaikat buka je tabir tu, semua sujud. Allah Ta'ala kata, bangkitlah wahai hamba-Ku. Sesungguhnya di sini bukan tempat bersujud. Sini bukan tempat beramal. Kat syurga tak ada siapa tanya Zuhur dah masuk belum, kuliah duha ada tak hari ni, tak ada siapa tanya. Samsul debat pun sibuk masa tu. Kan? Sibuk tak tahu nak buat apa dalam syurga tu, punya gembiranya. Kan? Masa tu Allah Ta'ala tanya, bangun, sini bukan tempat bersujud, sini bukan tempat beramal. Apakah engkau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Kemudian bangunlah semua. Dia kata, mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah. Dengan tahap kau berikan kami sesuatu yang tidak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar ke telinga, tak pernah terlintas ke hati. Makna punya hebat itu, tak boleh nak cerita. Jadi itu dia, menangislah kerana Allah. Jadi perempuan yang dikasihi sekalian, itulah dia, isteriku ahli syurga. Mudah-mudahan
kita dapat masuk syurga sebab orang perempuan cukup senang masuk syurga tu sebab ramai datang kuliah doa kan. Orang lelaki yang terpilih aja kan. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Rasanya cukup setakat tu, insya-Allah kita cubalah. Kalau tak ada apa haral, bulan depan kita sambung kitab ya. Insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya, cuma sedikit